dalam keadaan memerlukan diangkat tangan, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar, dengan menangisnya, dengan orang kata permohonannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah makbulkan doa dia. Tapi ada orang juga yang dia berdoa KBT dalam satu kenyataannya memaklumkan bahawa beliau disambut oleh Timbalan Ketua Setiausaha DASA Datuk Dr. Megat Sani Megat Ahmad Supian dan Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan dan Pembangunan Muhammad Azhan Muhammad Amir bersama-sama barisan pengurusan tertinggi kementerian itu. KBT turut memaklumkan bahawa ini merupakan kali kedua Datuk Seri Dr. Zaini menggalas jawatan sebagai KSU KBT selepas pertama kali dilantik pada tahun 2013 hingga 2016. Kerajaan negeri melalui Majlis Agama Islam Negeri Johor memperuntukkan sebanyak 15 juta ringgit untuk membaik pulih dan membina baharu rumah asnaf pada tahun ini. Mengulas selanjut, Pengerusi Jawatankuasa Haliwal Agama Islam Negeri Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata sebanyak 7 juta ringgit akan digunakan untuk kerja membaiki kerosakan rumah akibat bencana seperti banjir, ribut, kebakaran dan sebagainya. Dalam pada itu, Muhammad Farid memaklumkan bahawa bagi peminat rumah baharu, setiap kawasan DUN atau Dewan Undangan Negeri akan dapat membina sebuah rumah asnaf dengan nilai maksimum RM80,000 bagi setiap rumah. Semua penjawat awam akan dinilai menggunakan sistem Demerit Performance Evaluation DEEP bermula pada tahun ini. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata, pelaksanaan sistem DEEP telah dipersetujui Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Jelas pula lagi melalui sistem DEEP, kaedah penilaian bermula dengan mata 100% dan demerit dikenakan sekiranya penjawat awam berkenaan gagal mencapai objektif ditetapkan. Sekian saja berita IKIM FM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama kami semestinya di saluran IKIM FM, inspirasi utama anda. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Masalah pendengaran dalam kalangan kanak-kanak. Adakah anda yakin anak anda boleh mendengar dengan baik? Masalah pendengaran adalah kecacatan yang tidak kelihatan dan kurang disedari sekiranya berlaku dalam kalangan bayi dan kanak-kanak. Ketahui status pendengaran anak anda melalui ujian saringan pendengaran. Ujian saringan pendengaran boleh dilakukan untuk semua peringkat usia seawal kelahiran. Ianya mudah, pantas dan tidak menyakitkan. Pengesanan dan pemulihan awal dapat membantu perkembangan pendengaran, pertuturan dan minda anak anda. Ibu bapa, bantulah anak anda. Jangan berlengah. Peka dengan deria pendengaran anak anda. Kunjungi fasiliti kesihatan berhampiran yang menawarkan pemeriksaan pendengaran. Kapsul Masa. Pada tanggal 4 September 1957,
Buat pertama kalinya, Kolej Islam Malaya telah menganjurkan upacara penyampaian ijazah kepada kumpulan pertama pelajar kolej berkenaan. Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman turut hadir pada upacara tersebut. Seramai 20 orang pelajar telah menerima sijil mereka daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan Kelantan, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Muhammad keempat. Kolej Islam Malaya di Kelang telah ditubuhkan dengan tujuan mewujudkan sebuah pusat pengajian Islam yang moden, menyatukan serta menyelaraskan sistem pengajian aliran bahasa Arab di seluruh negara dan meningkatkan lagi pendidikan dan pengajarannya. Seterusnya, melahirkan bakal guru agama Islam dan guru bahasa Arab yang cekap untuk mengajar di sekolah-sekolah menengah dan rendah, melahirkan suatu masyarakat Islam yang benar-benar mengerti akan ajaran Islam yang sebenarnya dan bersedia menghadapi segala cabaran dengan akidah keislaman yang sejati. Setelah kira-kira 2 tahun ditubuhkan, maka pada 4 September dalam tahun 1957, Kolej Islam Malaya telah menganjurkan upacara penyampaian ijazah kepada kumpulan pertama para pelajarnya yang telah berjaya menamatkan pengajian. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung dengan-Mu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Ma syaa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allahumma inni a'udhu bika min syarri nafsi wa min
شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian. Bersama Syafiq Saleh di Inspirasi Ilmu. IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Syafiq Saleh. Kita bertemu lagi di Inspirasi Ilmu untuk hari ini, edisi hari Rabu 14 Februari 2024 bersamaan 4 Sya'ban 1445 Hijriah. Kaifahlukum ya akhi ya ukhti. Semoga baik-baik dalam apa saja aturan hidup kita ini. Bermulanya pagi tadi sampailah waktu ini bekerja bertugas, tapi tak lupa ada juga yang ada ruang masa hari ini cuti sekejap ke kan. Apa pun jua, jomlah sama-sama kita susunkan sebaik mungkin urusan kita, semoga semuanya lancar sahaja. Dalam kita menyusun atur tugasan kita, jangan lupa untuk lihat daripada apa yang kita dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita tengok
apa yang kita dapat nikmat itu, kita akan rasa semua lebih. Okey, tetapi kalau kita tengok orang lain dapat, kita akan rasa kurang. Jadi jangan membanding-bandingkan apa yang orang dapat, apa yang kita dapat, sebab Allah itu Maha Adil dan Allah bagi untuk semua kita ini ada waktunya, ada masanya, ada tempatnya, ada ruangnya yang tersendiri. Jadi tenang-tenang saja, susun atur sebaik mungkin, usaha dengan sesungguh-sungguhnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin. Okey. Terima kasih tim Inspirasi Pagi yang dah pun sama-sama temankan sahabat pendengar. Saya nak sambung selepas ni ada rancangan Kelvin Bertanya. Jom kita beri dahulu, kita nak bersama dengan lagu dendangan dari Intim featuring Adik Viral, Ya Rabbi Ya. Kekal bersama IKIM FM. Akan aku teguh untuk bisa menerima, tak rela ku dikabur, malah terima kesan sampingnya. Aku nyanyikan lagu, cuba kau hayatinya, agar ini membantuku sedar bahawa kebesarannya. Yakinlah kan ada sesuatu menantimu, selepas kesabaran kau jalankan di dunia. Ya Rabbi ya, Ya Rabbi ya, Ya Rabbi ya, ku berserah. Ya Rabbi ya, Ya Rabbi ya, Ya Rabbi ya, ku berserah. Rasa sakit kamu sama dan serupa, mungkin ada yang berbeza, cuma menghadapinya. Cepat atau lambat, apa nak dirisaukan? Maju seperti biasa, kuatkan keimanan. Yakinlah kan ada sesuatu menantimu, selepas kesabaran kau jalankan di dunia. Ya Rabbi ya, Ya Rabbi ya, Ya Rabbi ya, ku berserah. Ya Rabbi ya, Ya Rabbi ya, Ya Rabbi ya, ku berserah. Cek sifat terburu-buru, jangan terburu. Masa boleh atur berundur, bukan masuk berputus asa. Cuma belajar berserah, telaah agar jadi kuat dan tak beragam. Di pagi ku nanti ku pasti, ku perlukanmu juga lagi. Ku bersujud selagi ku wujud. Amin. Ya Rabbi ya, Ya Rabbi ya, ku berserah. Ya Rabbi ya, Ya Rabbi ya, Ya Rabbi ya, Ya Rabbi ya, ku berserah. Ya Rabbi ya, Ya Rabbi ya, Ya Rabbi ya, ku berserah. Ya Rabbi ya, ku berserah. Aku berserah. Sempena Jubli Emas 50 tahun Mawe, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawe akan menganjurkan Karnival Mawe 2024 pada 18 Februari 2024 bermula 8 pagi hingga 11 malam. Ada banyak acara menarik menanti anda sekeluarga. Antaranya fun run, jualan usahawan asnaf, jualan Rahmah Madani dan banyak lagi. Kita jumpa di Taman Tasik Titi Wangsa Kuala Lumpur. Dengar IKIM FM secara percuma menerusi aplikasi IKIM, Audio Plus dan MyTV mana-mana di peranti pintar anda. Penyampai berkaliber.
Sejak hari Isnin Kepada anda, saya saya Syafie dan juga Pengisian bermutu, inspirasi utama anda, semuanya di IKIM FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Saya Syafiq Saleh. Kita nak sama-sama bawakan lagi perkongsian di rancangan Kelvin Bertanya. Dan jom tonton sekarang di YouTube Live, di Facebook Live IKIM FM untuk kita bawakan perkongsian sangat bermanfaat ini. Bersama-sama dengan tetamu kita, Saudara Kelvin Q, yang akan tanyakan soalan dan jawapannya, perkongsiannya, bicaranya akan dibawakan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan yang dah pun ada dekat dalam siaran kita di sini, di talian online kita di sini. Assalamualaikum Dr. HD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa khabar kita Dr. HD? Alhamdulillah, sihat. Ya, macam mana, semua okey kah di sana? Alhamdulillah, kita sekarang ni nak dekat hampir ke bulan Ramadan. Ya. Maka sudah pasti yang pertama persediaan untuk kita nak bertemu dengan bulan Ramadan, dan dalam masa yang sama juga kita sedang berusaha untuk mendapatkan dana bagi menubuhkan sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Jadi mohon doa daripada sahabat-sahabat di Radio IKIM, insyaAllah. Ya, kan kita harapkan semoga baik-baik saja, sebab Dr. HD sedang memimpin pertubuhan Akademi Al-Bayan, kan Doktor? Jadi kita boleh sama-sama juga sertai sebagai sukarelawan ke, ataupun nak buat infak sedekah ke, kan boleh juga dekat situ sama-sama, insyaAllah. Semoga meriah dan kita imarahkan dari sudut institusi Islam kita ini untuk membangunkan ekonomi ummah kita juga. Baik Doktor, untuk hari ini kita nak teruskan lagi bola bicara kita. Saya pun terfikir apa soalan yang bakal dibawakan oleh saudara Kelvin Q. Kan, kalau saya tanya dia jadi Syafiq bertanya pula nanti. Alamak kan. Aduh, jadi tak jadi dah kan Kelvin bertanya tu. Jom kita nak sama-sama bawakan perkongsian soalan dari saudara Kelvin Q. Silakan. Selamat pagi kepada semua pendengar Radio IKIM. Apa khabar Dr. Hadi dan juga DJ Syafiq? Ini soalan yang kawan saya bagi, tapi saya tanya kerana untuk program ni. Cumanya saya terpaksa melihat pada kertas ni sebab saya tak tahu nak pronounce the word. Apakah hukuman seorang Muslim meruqyah orang bukan Islam dan begitu juga sebaliknya? Saya belajar new word, meruqyah tu. Mungkin Dr. Hadi boleh jelaskan dan harap semua pendengar faham dan juga ambil knowledge tentang penjelasan daripada Dr. Hadi. Terima kasih. Masya Allah, itu dia soalannya tu. Pandai saudara Kelvin Q sebut meruqyah. Sikit lagi nak ruqyah dah tu. Kan? Pandai tetamu dan juga perkongsian dari pendengar kita pun kata, Kelvin, sebut tu, dengar jelas, elok dah tu. Masya Allah. Tapi sangat bagus soalan tu kan Dr. HD. Kita nak faham macam mana dari sudut rawatannya. Kalau kita tengok rawatan alternatif dalam Islam, kan ada yang kita yang untuk mendapatkan perkhidmatan rawatan ini daripada orang bukan Islam, orang Islam, di antara sesama kita. Bagaimana Doktor dalam isu ini? Silakan Doktor, jom kita buka bicara kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah kerana dengan izinnya, kerahmatannya, kasih sayangnya, semoga Allah berikan sebaik-baik ganjaran, sebaik-baik kasih sayang, kerahmatannya kepada kita semua. Semoga kita kekal dalam keadaan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada DJ Syafiq. Sama. Subhanallah, tadi DJ Syafiq, dia bila dia bercakap melalui telefon tu, saya kata macam pernah dengar suara ni dekat IKIM. Itulah suara bercakap dalam telefon, bercakap berdepan dalam orang kata konti. Subhanallah, sedap, lunak.
Ya Allah. Jadi dah puji tu nanti kejap lagi boleh belanja lah. Itulah kan. Nampak macam tu kena minum-minum teh-teh tu cik. Wah kan. Baik, terima kasih pada DJ Syafiq. Semoga Allah berikan kerahmatannya, kasih sayang. Ya. Allah berikan kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Kepada yang tidak dilupakan, kepada Kelvin yang sentiasa bertanya. Subhanallah, macam DJ Syafiq sebut tadi, dia sebut dengan sebutan yang tepat. Kan ruqyah dia sebut. Kalau rukayah tu lain lah tu. Jadi ruqyah asy-syar'iyyah ni dia nak bertanyakan tentang soalan-soalan yang sekarang dia masuk dalam bab perubatan pula. Subhanallah. Maknanya Kelvin, terima kasih atas soalan-soalan yang pelbagai. Semoga kita yang mendengar pada pagi ini kita juga mendapat input yang penting insya-Allah dalam perkongsian dalam Kelvin bertanya. Terima kasih juga kepada Radio IKIM yang menjayakan program ini. Semoga Allah berikan kebaikan dan tidak dilupakan kepada semua para pendengar setia Radio IKIM. Semoga Allah bagi kebaikan kepada kita, Allah beri kebaikan, Allah berikan kerahmatan. Walau di mana juga kita berada, pastikan keselamatan, pastikan keadaan kesihatan kita dan pastikan keimanan dan ketakwaan kita sentiasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam tahap yang baik insya-Allah. Kita kembali kepada soalan Kelvin tadi. Bila Kelvin bertanya tentang boleh ataupun tidak seorang Muslim apabila dia menziarahi kawannya mungkin ataupun saudara maranya yang masih lagi belum memiliki hidayah Allah, dalam erti kata yang kita maksudkan non-Muslim, boleh ataupun tidak dia membaca ruqyah asy-syar'iyyah ataupun dia membaca ayat suci Al-Quran kepada mereka yang sakit, yang masih belum memiliki hidayah Allah, belum Islam, ataupun sebaliknya. Kan yang mungkin ada ahli kitab, dia hafal Quran, dia ziarah kita sakit, dia baca Al-Fatihah. Boleh ataupun tidak, maka sebenarnya ulama membahaskan mengenai tentang isu ni. Jadi kita nak mengetahui sejauh mana kebolehan ataupun sejauh mana yang dibenarkan dalam hukum syarak dan bagaimana kalau sekiranya dibolehkan, apakah syarat-syaratnya. Kalau tak boleh, sebab apa tidak dibenarkan. Maka perbahasan ini seperti yang kita sebutkan, pada asasnya kita kena tahu bahawa Islam ini mengajak Kelvin. Islam memang sentiasa mengajak pada pendamaian. Islam ni perkataan Islam itu sendiri. Sebab tu kalau kalau Kelvin tengok, bila kita sesama umat Islam kita berjumpa, kita akan bagi Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat ke atas kamu. Maknanya kita sentiasa mendoakan dan dia akan balas balik Waalaikumsalam. Maknanya salam kesejahteraan juga kepada mereka yang memberi salam. Jadi nampak di sana Islam membawa pada pendamaian, keharmonian, toleransi yang tinggi. Dan sebenarnya Islam bukan sahaja sesama umat Islam, tetapi kalau mengikut daripada fakta sejarah, daripada kita ambil daripada zaman baginda Nabi SAW sehingga zaman para sahabat, tabi'in, tabi'in dan ulama-ulama, khalifah-khalifah yang memimpin, orang yang belum memiliki hidayah Allah ataupun non-Muslim ni, mereka akan hidup dalam keadaan harmoni, dalam keadaan damai, dalam keadaan segalanya diraikan. Maka sudah pasti ia berdasarkan ayat suci Al-Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Jadi pendengar-pendengar Radio IKIM boleh cuba semak, ini ayat yang sangat jelas, maksud yang sangat terang, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bagaimana kita berinteraksi dengan mereka yang masih belum memiliki hidayah Allah, iaitu non-Muslim. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8, Allah tidak sama sekali melarang kamu daripada berbuat baik. Maknanya Allah tidak ada halangan kita nak berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu. Maknanya
mereka ni bukan dalam golongan yang diertikan dalam fiqh kafir harbi, iaitu mereka yang non-Muslim tetapi memerangi Islam. Jadi, kalau mereka bukan dalam kategori ini, Allah berfirman di dalam surah Al-Mumtahanah tadi, Allah tidak melarang. Maknanya Allah benarkan untuk kita berbuat baik dan kita melakukan keadilan kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama dan tidak juga mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang melakukan keadilan. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Ayat ni sangat jelas, DJ Syafiq, Kelvin, yang mana Islam ni sebenarnya memberikan ruang. Sebab itu kehidupan orang Islam bersama dengan non-Muslim ni kehidupannya harmoni. Kalau kita tengok sekarang ni kan, ialah raya Cina nak dekat. Ni nak dekat ni raya Cina. Kita bagi cuti bukan saja kepada mereka yang menyambut raya Cina. Orang Islam pun cuti juga. Kan? Kalau kita tengok yang jam ni kebanyakan orang-orang yang balik kampung lah, ambil kesempatan ini. Dia yang mereka yang meraihkan, kita pun bercuti juga. Jadi penuh jalan raya. Kalau nak balik ke belah-belah pantai timur, contohnya nak balik kampung, belah selatan pun jam, belah utara pun jam kan. Kebiasaannya macam tu disebabkan inilah identiti keharmonian masyarakat Malaysia yang hidup di bawah pemerintahan Islam, yang hidup dalam keadaan aman dan damai. Kenapa? Kerana kita mengikuti apa yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyantuni mereka. Sebab tu kita faham bahawa dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni asasnya, DJ Syafiq dan Kelvin, ni asasnya. Maknanya Islam membenarkan kita menyantuni antara satu sama lain. Tidak jadi masalah untuk kita bersahabat, berkawan, kita duduk sekali, kita berbincang sekali, tukar fikiran, memajukan negara dan sebagainya. Islam tak melarang daripada segi itu selagi mana dia tidak memerangi kita, selagi mana dia tidak mengeluarkan kita daripada rumah, ambil tanah kita secara batil dan sebagainya. Maka Islam memberi ruang yang cukup untuk kita bermuamalat dengan sahabat-sahabat kita yang masih belum memiliki hidayah Allah. Dan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kelvin, Nabi sebut, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al, kata Nabi. Kata baginda Rasulullah, dan sesiapa di kalangan kamu mampu memberi manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Kalau kita boleh memberi manfaat kepada kawan kita, sahabat kita, sama ada Muslim ataupun non-Muslim, maka kata Nabi, falyaf'al, boleh buat. Kalau kita boleh bantu dia, kadang-kadang ialah bukan semestinya kita yang minta bantuan, dia minta bantuan kepada kita. Contoh, macam saya dulu ada jiran depan rumah tu daripada kaum India. Bila saya dalam waktu tu saya duduk di Kedah, dia bantu saya. Dia bantu, dia bawa, dia kata, doktor, dekat sini tempat kalau doktor nak beli-beli barang murah dekat sini, dia ajak saya naik kereta dia. Jadi kita pun ikut. Dan bila satu masa dia memerlukan bantuan, kita pergi pula membantu dia, memberi cadangan. Saya pula kata kalau nak begini, buat macam ni semua. Jadi Islam tidak melarang untuk kita bermuamalat. Cuma bila kita sebut mengenai tentang ruqyah, kan? Soalan Kelvin ni dia bukan muamalat saja, tapi ruqyah. Ruqyah ni, apa maksud ruqyah? Kadang-kadang terbelit juga lidah kita ni, DJ Syafiq. Ruqyah, nak ingat. Ruqyah ni nak sebut qaf kan? Maknanya perubatan Islam lah kita sebut, perubatan syarak. Kata Ibnu Manzur di dalam Lisanul Arab, dalam istilah-istilah kalau kita nak ambil dalam ni, kita akan rujuk dalam kitab Lisanul Arab. Ibnu Manzur dia menyebutkan bahawa perkataan bahawa ruqyah ni iaitu dia jampi perlindungan. Kadang-kadang perkataan jampi tu betul, jampi serapah selalunya. Jadi kita dengar dulu apa yang disebutkan. Dia kata jampi perlindungan yang dijampi kepada orang yang sakit seperti demam ataupun sawan. Dan jampi ini bermaksud, dia maksud dia bukan jampi ungku, angkah, engkau tunduk, aku langkah. Jangan hafal pula DJ Syafiq.
bagi suara sedap ke apa tu doktor? Itu bagi handsome. Oh, cik patut ceria cik. Bagi hidung mancung. Alah. Sekejap lagi dia PM tepi. Macam mana nak buat? Macam mana nak amalkan? Gurau. Contoh. Maknanya jampi ini yang disebutkan sebagai jampi tadi adalah memohon perlindungan daripada Allah. Maknanya bila kita sebut ruqyah syar'iyah, sudah pasti dia adalah dengan mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Sebab tu bila orang sebut jampi, kadang-kadang kita boleh jadi negatif, kadang-kadang kita boleh jadi positif. Kan, saya nak jampi awak, contohlah DJ Syafiq ataupun Kelvin datang, doktor, boleh tak doktor jampi saya? Kan, ataupun saya cakap, saya nak jampi awak ni. Jadi, jampi yang halal ke jampi yang haram ni? Jadi, di sana kita mungkin akan tengok daripada sudut pandang sama ada ia diterima ataupun tidak. Tapi bila kita sebut, boleh tak saya nak ruqyah awak? Bila kita sebut ruqyah tu, kita faham bahawa dia nak mendoakan supaya meminta perlindungan, bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkataan jampi ni dia tidaklah salah, tetapi kadang-kadang makna yang digunakan dalam masyarakat tu menyebabkan kita nampak ia sebagai negatif. Kan, ada lagu jampi pun ada kan? Macam-macam kan yang lagu jampi untuk cinta ke macam mana. Saya terdengar kadang-kadang pergi pasar raya ni dia pasang, kadang-kadang ustaz pun lara juga terdengar, tak apa kan. Allah. Selalu dengar DJ Syafiq bernasyid je. Itulah kan, macam-macam juga hiburan tu. Kan. Kan, kita dah bincang bab hiburan. Jadi apa yang disebutkan bila kita sebut mengenai asasnya juga, ni semua kita nak bincangkan tentang asas. Bila kita sebut ruqyah ataupun jampi lah, patuh syariah ni, sudah pasti asasnya adalah kita kembali kepada kalamullah. Kalamullah ni lah yang kita baca, yang kita minta, yang kita pohon, kerana dia adalah kalamullah, perkataan Allah. Kerana itu kata para alim ulama berdasarkan ayat Al-Quranul Karim yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Yunus ayat 57, yang menceritakan Allah sebut, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu dan juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surah ni surah Yunus, boleh rujuk ayat 57. Maka kata para alim ulama, dalam ini kita faham bahawa ayat Al-Quran ini dia boleh memberi faedah kepada mereka yang sama ada dia membaca ataupun dibacakan ke atasnya, kata ulama. Contoh, kalau saya baca ataupun saya membacakan kepada orang, maka dua-dua akan mendapat manfaat. Apa dia? Seperti mana dalam ayat ini, dia akan menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin, penyakit jenis sombong diri, bongkak, ujub, takabur, kedekut, tak hidup masin ni semua. Kan? Jadi dia boleh kita redakan dengan kita membaca Al-Quran dan memahami maksud dia. Bukan tu saja, dia mendapatkan menyebabkan kita mendapat hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk keselamatan. Bukan tu saja, membawa kerahmatan, kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Cuma bila kita sebut tentang ruqyah ni, persoalan yang besar yang Kelvin bertanya, boleh ataupun tidak. Kita kalau sesama umat Islam, tak apalah saya baca kepada DJ Syafiq. Contohnya DJ Syafiq dia tak berapa sihat, saya pun pergi jumpa, saya pun baca surah Al-Fatihah kepadanya. Tak apalah, kita sesama Islam. Ataupun saya demam, saya bacakan ruqyah tu atas diri saya. Tak apalah, saya Muslim. Tapi soalan dia yang kita sekarang ni nak bahaskan, sekiranya Muslim baca kepada non-Muslim ataupun non-Muslim yang pergi baca pula ke atas orang Islam, apakah hukumnya? Maka sebelum kita syarahkan hukum tu dengan lebih lanjut, jangan tukar orang kata radio lain, kerana kita nak jawab nak jawab ikim sentiasa di hati ni. Kita nak jawab insya-Allah
Jadi kena tunggu jawapannya selepas daripada ini, insyaAllah. Masya Allah, kan suspense kan. Kita nak fahamkan lagi macam mana rawatannya, kaedahnya, ruqyahnya. Sebab ada kita lihat hari ini ada sahabat-sahabat kita yang daripada bukan Islam yang nak datang ikhtiar kan untuk mendapatkan rawatan dalam Islam, boleh ke? Dan mungkin ada juga di pihak kita nak dapatkan rawatan daripada orang bukan Islam. Macam mana tu? Nanti kita bincang selanjutnya selepas ini, insyaAllah. Okay? Berat seketika untuk anda, jangan ke mana-mana. Soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 0112900404 dan kita akan kembali selepas ni untuk perbincangan selanjutnya. Kekal di IKIM FM, inspirasi utama anda. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau ialah Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Shirf An-Nawawi. Beliau lahir di Damsyik, Syam pada bulan Muharram tahun 631 Hijriyah. Sebagaimana imam-imam yang lain, Imam Nawawi menghafaz Al-Quran sejak kecil. Setiap hari beliau mempelajari sebanyak 12 mata pelajaran dalam pelbagai jurusan ilmu agama. Imam Nawawi terkenal sebagai seorang yang mendalami ilmu hadith dan ilmu fiqh. Apabila disebut Asy-Syaikhain dalam mazhab Syafi'i, yang merujuk kepada beliau dan juga Ar-Rifa'i. Antara karangannya yang terkenal termasuklah Syarah Sahih Muslim, Riyadhus Salihin, Al-Arba'in, Majmu' Syarah Al-Muhaddab dan banyak kitab besar yang lain. Imam Nawawi dikenali sebagai ulama yang wara', tekun beribadah, bersikap benar, jujur dan tidak takut kepada sesiapa selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau menulis beberapa surat dan sering menasihati Sultan Al-Malik Al-Zahir, pemerintah pada ketika itu. Imam Nawawi meninggal dunia pada 27 Rejab tahun 676 Hijriyah. Meskipun meninggal dunia pada usia yang muda, iaitu sekitar 45 tahun, beliau berjaya menghasilkan karya-karya besar yang menjadi rujukan ulama sejak dahulu sehingga kini. Sumbangan besarnya kepada agama dan umat Islam sentiasa menjadi sebutan dan sanjungan. Petikan daripada buku Khilafiyah, Persoalan dan Penjelasan, tulisan Ustaz Muhajir Haji Jol. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM FM, inspirasi utama anda. Kembali bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Saya Syafiq Saleh. Kita sedang bersama langsung di rancangan Kelvin Bertanya. Jom tonton sekarang di YouTube, di Facebook Live, sebab anda boleh sama-sama saksikan di situ. Orang kata lagi dekat di hati kan, sebab boleh tengok sendiri saya bersama-sama dengan tetamu kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlam membawakan bicara ini dan dengan soalan yang dibawakan oleh saudara Kelvin Q. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Dr. HD yang masih kekal berada dekat kerusi yang sangat cantik tu. Siapa yang tengok sekarang tengah live ni, kan dapat tengok doktor. Okey doktor, kita bincang berkaitan dengan tajuk hari ini ataupun tema kita iaitu rawatan dalam Islam. Soalan daripada saudara Kelvin Q bertanya, bolehkah orang bukan Islam dapatkan rawatan kepada orang Islam? Kan ruqyah di situ kan, ataupun nak ikhtiar sesuatu dapatkan rawatan. Dan macam mana pula kalau orang Islam mungkin pergi dapatkan perkhidmatan rawatan dengan orang bukan Islam? Doktor, jom kita bincangkan selanjutnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada DJ Syafiq, terima kasih pada Kelvin, sahabat-sahabat pendengar setia Radio IKIM, sama ada yang mendengar ataupun yang menonton di FB Live Radio IKIM. Semoga Allah berikan sebaik-baik ganjaran. Tadi kita dah bincang mengenai tentang maksud bagaimana kita bermuamalah dengan non-Muslim. Kemudian kita juga dah berbincang mengenai tentang makna ruqyah, dan Al-Quran itu sendiri merupakan syifa, merupakan penyembuh kerana dia merupakan kalamullah. Dan kita tinggalkan tadi sebelum kita pergi berehat seketika tu, kita bincangkan mengenai tentang yang kita akan nak bagi tahu, iaitu bagaimana pula sekiranya kita meruqyah non-Muslim ataupun non-Muslim dapatkan ruqyah daripada orang Islam. Ada terdapat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita kisah daripada
hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Muslim di dalam sahihnya, bagaimana Sa'id Al-Khudri meriwayatkan anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu fi safarin. Abi Sa'id Al-Khudri dia menceritakan dalam hadis Muslim bahawa bagaimana sesungguhnya beberapa orang daripada sahabat Nabi ini satu hari dia pergi dalam satu perjalanan. Maafkan saya tadi terbatuk. Okey. Itu iklan sebentar. Jadi beberapa sahabat ni dia pergi ke satu tempat, dia dalam perjalanan, maka dia nak pergi ke salah satu perkampungan Arab. Dan mereka berharap mereka ni sahabat-sahabat Nabi ni berharap dia boleh menjadi tetamu kepada penduduk kampung tersebut. Tetapi malangnya penduduk kampung itu tak nak menerima mereka ni. Tak bagi mereka duduk dekat kampung tu. Dan ada yang bertanya, dalam penduduk kampung tu, bila dah tak bagi tu, berlakulah perbualan. Tiba-tiba ada satu perkampungan Arab yang mereka nak pergi ni, ada seorang laki-laki bertanyakan kepada sahabat-sahabat Nabi. Dia tanya, adakah ada antara kamu yang boleh menjampi? Kan? Ada tak antara kamu ni boleh jampi? Kerana penghulu kampung kami ni dia terkena sengat. Dia kata, ada tak? Boleh tak ada orang jampi? Sebab penghulu kampung ni rupanya sakit, terkena sengat. Maka salah seorang daripada sahabat Nabi SAW jawab, ada. Maka waktu tu penduduk kampung ni pun panggil, pergi jumpa ketua kampung. Lalu apa yang berlaku, sahabat ini dia membaca surah Al-Fatihah. Kita terkejut, surah Al-Fatihah kita kena sengat macam-macam ni kan, baca kadang-kadang taklud. Kan, kenapa Fatihah dia dengan Fatihah kita berbeza? Nanti saya akan huraikan sebab apa secara ringkas. Tapi dalam cerita ni diceritakan bahawa sahabat ni ruqyah dengan surah Al-Fatihah je. Dan yang dia ruqyahkan tu ketua kampung yang belum Islam. Belum Islam lagi. Kemudian dengan izin Allah, ketua kampung tu sembuh. Alhamdulillah sembuh. Dan bila dia sembuh, biasalah bila orang sembuh ni dia seronok lah. Sebab dia boleh buat aktiviti seperti biasa. Lalu dia nak hadiahkan kepada sahabat-sahabat Nabi ni beberapa ekor kambing. Bagi kambing tau, bukan bagi RM10. Bagi kambing terus. Bayangkan. Oi, seronok kalau ni kan. Bagi kambing. Jadi saudagar kambing. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila ketua kampung ni nak bagi kambing, sahabat ni dia kata, boleh tapi aku kena bagi tahu Nabi dulu. Mereka tanya Nabi. Bila sampai, dia pun ceritalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang berlaku. Kemudian dia kata, aku baca surah Al-Fatihah je ya Rasulullah. Kemudian selepas daripada tu saya ringkaskan dia, dan kemudian bila ketua kampung tu dah sembuh, dia bagi kami kambing, maka boleh tak kami ambil? Apa jawab Nabi? Ni terkejut jawapan Nabi ni. Nabi kata, ambillah pemberian daripada mereka. Kalau kita ambillah pemberian daripada mereka, kan? Cukuplah. Tapi Nabi jawab, dan pastikan aku mendapat bahagian bersama kamu. Maknanya kalau kita baca hadis ni, kalau kita ya Rasulullah, contohlah kalau kita tanya Ustaz, boleh tak saya ambil? Ambillah. Itu je jawapan kita. Tapi Nabi tambah, pastikan bahagian kamu tu kamu berikan juga kepada aku. Kata para alim ulama, hadis ini menunjukkan tak salah untuk kita nak meruqyah dan tak salah untuk kita menerima hadiah. Jadi apabila Nabi sebut, aku pun nak bahagian daripada bahagian kamu, itu menunjukkan apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi itu bertepatan dengan Quran dan sunnah baginda Nabi SAW. Kesimpulannya, kita boleh meruqyah, iaitu non-Muslim, untuk kebaikan mereka, selagi mana tidak bercanggah dengan hukum syarak ataupun tidak memasukkan elemen-elemen syirik kan ke dalam kita punya pembacaan tadi ataupun jampi yang kita nak buat. Contoh kalau sekarang ni ustaz-ustaz dia ambil air kan, kemudian dia bacakan ayat-ayat Quran, kemudian dia bagi minum sama ada kepada muslim ataupun non-muslim, maka kata ulama tidak jadi masalah. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi sendiri
tidak menjadi masalah untuk kita membaca kepada orang yang sakit, sama ada Muslim ataupun non-Muslim. Tinggal satu persoalan tadi. Okey, tinggal satu persoalan. Kalau non-Muslim pula meruqyah orang Islam, boleh tak? Kita ruqyah dia tak apa, dia ruqyah kita pula. Dia datang, DJ Syafiq, dia baca surah Al-Fatihah kat DJ Syafiq. Terkejut kita. Jadi boleh ataupun tidak. Secara ringkasnya, Imam Syafi'i menyatakan dibenarkan non-Muslim untuk meruqyah ataupun untuk membacakan Al-Quran ke atas orang Islam sekiranya dia hafal lah. Dia datang-datang, dia nak bacakan surah Al-Fatihah. Sebab itu adalah kalamullah. Tidak jadi masalah, cuma Imam Malik memakruhkan. Kan? Memakruhkan. Hukum orang non-Muslim meruqyah orang Islam, Imam Malik makruh, Imam Syafi'i membenarkannya. Cuma kata para alim ulama, secara ringkasnya, selagi mana dia nak meruqyah, kalau dia nak membaca Al-Quran, tak masuk dalam bab-bab jampi yang boleh menyesatkan ataupun menggunakan elemen-elemen bahan-bahan yang haram, maka selagi mana dia tidak masukkan itu, maka tidak jadi masalah. Tetapi dengan syarat, kita kena pastikan yang mana perubatan yang dia nak ubat kita, kalau sekiranya dalam teknologi sains sekarang ni lah kan, boleh ataupun tidak? Jawapannya boleh lah, sebab tidak ada unsur-unsur maksiat ataupun unsur-unsur syirik. Ataupun akupunture, kan, akupunture yang dia cucuk sana cucuk sini kan, kan. Jadi bila dia buat tu boleh ataupun tidak jadi masalah. Tetapi di sana ada batasan syarak lah. Kalau orang wanita kena jaga auratnya. Kan, orang wanita ni non-Muslim tak boleh melihat aurat bagi seorang Muslimah. Jadi dia kena jaga, melainkan dalam keadaan darurat, sakit. Itu ada kelonggaran. Dan kita kena faham juga, kalau kita dia nak datang, nak ruqyah kita, contoh nak jampi kita dengan menggunakan elemen-elemen yang tidak mensyirikkan Allah, maka kata ulama dibenarkan. Tetapi kalau sekiranya ada jampi-jampi ataupun orang kata Kelvin, macam contohnya sembahan-sembahan, seruan-seruan, maka itu tidak dibenarkan dalam syarak. Kesimpulannya, Islam tidak melarang selagi mana kita menjaga hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah dan telah disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sedikit saja DJ Syafiq, sedikit saja lagi, kadang-kadang kita nak ruqyah ni, kita menggunakan contoh daun bidara. Ada tak daun bidara contohnya, ataupun selain daripada daun-daun itu, maka kata ulama tidak jadi masalah. Cuma i'tikad kita Allah yang menyembuhkan. Kita menggunakan hanya alat semata-mata yang mana macam garam contohnya, tidak jadi masalah kata ulama. Itu adalah tajribah, itu adalah pengalaman orang untuk nak merubat. Maka selagi mana tidak bercanggah Al-Quran dan Sunnah, maka dibolehkan. Wallahu a'lam. Masya-Allah, itu dia jelas Dr. HD. Lihat di situ bagaimana kita sendiri hari ini menggunakan apa-apa pun perkhidmatan rawatan itu, pastikan ia tidak bertentangan dengan akidahnya, tiada unsur-unsur syirik, dan sentiasa kita letakkan niat kita itu nak baik kerana Allah, dan Allah yang izinkan atas kita lakukan rawatan tersebut untuk mendapatkan keselamatan dan nak dapatkan kesihatan yang terbaik. Masya Allah. Terima kasih doktor atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Saya kira kita dapat sama-sama ambil panduan dan pengisiannya, insya-Allah doktor. Bila kita nak pergi kopi-kopi ni doktor, saya wak kan. Kena PM tepi je. Masya Allah. Seronok doktor sebenarnya, sebab kita sentiasa jaga ukhuwah kita macam ni kan. Semoga baik-baik walaupun doktor berada di tempat di sana dan kita di sini sama-sama terus kita dapat lagi berhubung dan berkongsi ilmunya di sini doktor. Terima kasih banyak-banyak doktor. Semoga baik-baik tugasan doktor di sana dan Allah pelihara doktor, insya-Allah. Jumpa lagi doktor. Okey. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus ikuti Bola Bicara menerusi rancangan Kelvin Bertanya, dan kekal bersama IKIM FM sebab banyak lagi perkongsian selepas ni hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Dengar IKIM FM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikimfm.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, IKIM FM turut boleh didengari melalui aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei App Gallery.
Junjungan penghulu alam buana Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima merupakan sebaik-baik manusia dalam penciptaan dan budi pekertinya. Baginda adalah insan yang paling suka memberi petunjuk kepada jalan kebenaran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Tabiatnya memberi kemaafan. Baginda menyodor nasihat kepada manusia dan amat gemar membuat kebaikan. Baginda sallallahu alaihi wasallam selalu memaafkan kesalahan orang lain jika itu soal hak pribadinya. Namun, jika hak Allah yang dilanggar, maka tak seorang pun yang sanggup berdiri menghadapi kemarahannya. Siapapun melihat baginda sallallahu alaihi wasallam, walau sekilas pandang, pasti akan menyeganinya. Jika ada orang miskin mengundang baginda, tentu dia didatanginya. Baginda sallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan kebenaran walaupun pahit. Tak pernah dirinya menyimpan dendam di dalam hati. Lagi tak pernah bohong atau membahayakan orang muslim. Siapapun yang pernah melihat wajah baginda sallallahu alaihi wasallam akan segera tahu bahwa baginda bukan penipu. Dirinya bukan seorang pengumpat, apatah lagi seorang pencela. Baginda sallallahu alaihi wasallam jika gembira, wajahnya berseri bagai belahan bulan. Bila berbicara kepada manusia, seolah-olah mereka memetik buah nan manis dari bicaranya itu. Apabila baginda tersenyum, maka senyumannya sesejuk titisan embun. Dan apabila berkata-kata, seakan-akan butiran mutiara berjatuhan dari perkataannya. Petikan tadi telah disunting dari kitab Maulid Ad-Daibai, karya Al-Imam Al-Muhaddith Wajihuddin Abdurrahman bin Muhammad Ad-Daibai Asy-Syaibani radhiyallahu anhu. IKIM FM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Yang tahu isi hatimu. IKIM FM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM FM, inspirasi utama anda. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Titis keringat yang mengalir dan bersama, merahnya darah tertumpah di sepanjang jalan. Jalan